Ada orang yang nak berubah muslimat. Oh, saya nak berhijrah. Alhamdulillah nak berhijrah kan? Syukur tak nak berhijrah? Syukur. Dulu free hair. Ya, hair dia free ya sebenarnya. Tak payah bayar. Ya. Dulu dia free hair. Dulu dia pakai ikut suka nafsu. Tapi kemudiannya Allah bagi dia hidayah. Ya, dia nak berhijrah. Lalu dia menukar penampilannya. Daripada tidak menutup aurat, tidak memakai tudung, orang cakap kan, dia pun pakai tudung. Alhamdulillah, itu lebih baik daripada tidak menutup aurat. Tapi apakah benda itu telah selesai setakat itu? Belum. Sebab perubahan nak jadi seorang hamba Allah yang benar-benar diredai oleh Allah, dia bukan sekadar bermula dan berakhir dengan penampilan luar. Itu yang kita jumpa juga sudahnya. Bertudung tapi masuk hotel dengan power. Lepas tu bila kena tangkap, apa jawapan dia? Takut nak tidur sorang-sorang. Dia tak tahu rupanya power nak ajak pergi hotel. Mengarut je jawapan dia. Bila kita tengok dalam gambar, wanita ni bertudung dia. Boleh sampai dia sanggup nak pergi mendekati zina, padahal tudung itu pakaian yang sangat baik. Kenapa? Sebab perubahan itu belum. Dia belum pergi pada kunci dia, tuan-tuan. Dia tak dekat kunci. Dia baru baiki-baiki yang luar, tapi dia tak fikir enjin dia. Ya, bila macam aircon ni nampak cantik apa semua, tapi yang menentukan dia ini bernilai ataupun tidak di mana? Pada dalam enjin itu sampai dia boleh keluar fungsi yang sebenar. Kan? Ya. Jadi muslimat sekalian, kat mana yang nak selesai ni? Selesai kat mana? Walaupun kamu nak tukar macam mana penampilan luaran, ya silakan sesuai dengan syariat Allah. Tapi ada benda yang perlu diselesaikan. Kalau tidak, tetap tuan-tuan akan ada masalah yang lain. Jadi penyelesaian dia di mana? Pergi kepada enjin yang sebenar, pergi pada kunci yang sebenar. Nun nak dilihat adalah ke dalam hati kamu. Dan di hati itu nak tengok mana? Nak tengok apa sebenar keinginan. Keinginan. Ada orang keinginan, ya, pakai tudung sebab nak jual tudung, ada juga. Ya, ada juga. Tak ada masalah, asalkan pakai tudung tu dah cukup baik, ya. Tapi baikilah keinginan. Jangan sebab kita rasa nak jual tudung, kita pun pakai tudung. Ya, ada orang datang masjid, bagus dah, baik dah. Tapi rupanya niat dia nak jual kuih raya. Kan ada dekat nak gaji. Jadi nak bagi orang rasa-rasa kuih raya. Order tak order, dia cakap kan, ya. Datang tu Alhamdulillah, tapi baiki niat. Walaupun nak suruh rasa kuih raya kita, tapi niat yang utama tetap kita nak cari kerabat Allah. Betul tak maksudnya? Jadi ini benda yang paling penting. Kenapa manusia dia pengen lebih banyak nak berubah? Sebab dia tak pernah settlekan yang dalam sekali apa dia. Sebenarnya aku nak apa? Itu soalan paling mudah. Nak apa? Dan selalu saya sebut, soalan nak apa adalah soalan paling fundamental, paling asas. Ini soalan TikTok tuan-puan, ya? Atau kita kata ni soalan rapat kelinting ni. Nak apa? Macam tu. Katalah kita punya anak-anak tuan-puan. Dulu anak saya kecil, saya dah besar lah, ya. Anak kecil-kecil buat perangai PN. Ya, ya Allah, pun tidur, tak nak tidur. Bagi makan, dia apa? Dia apa benda ya, macam mana habis jatuh yang pinggan, ya. Bagi minum, dia tolak minuman. Lepas tu kita ni pujuk lagi, bawa naik apa? Bawa naik atas motor ke, atas kereta, bawa pergi berjalan, kan? Tapi menangis lagi. Katakan muslimat, bawa pergi kedai, anak beli apa? Atromen ke apa? Belilah atromen ke apa benda. Menangis juga. Sudahnya apa soalan kita akan berkata? Apa soalan? Ini soalan paling akhir, yang kira kalau keluar soalan ni maksud dia apa? Mak itu apa nak sabar dah ni. Soalan apa? Kita pujuk dia makan tak habis, ya. Jatuh nasi-nasi. Minum dia tak nak, tumpah. Jom kita naik kereta ni. Kita bawa naik kereta, ya. Bawa naik kereta, loncat pula, mau nangis-nangis. Jom dek, pergi kedai, ya.
Ada nak Androman ke, nak Spiderman ke, nak Batman ke, ambil lah. Kita dia nak muncul. Ya, dia beli. Tapi lepas tu dia campak-campak. Akhirnya soalan apa saya? Tahu tak apa? Ini mesti ada pengalaman dengan anak-anak kan? Ya, betul. Akhirnya sampai kita cubit ke, menahan kemarahan, kita akan tanya, sebenarnya nak apa? Ya nak apa ni? Umi dah bawa naik kereta pun tak nak, Umi dah beli makan tak nak, beli Spiderman pun tak nak. Sebenarnya nak apa? Itu soalan last Dan anak kita kadang-kadang dia terkejut dengan soalan. Seolah-olah dia pun fikir, apa yang aku nak? Betul kan? Nafsu manusia ni macam-macam Seolah-olah dia pun fikir, apa yang aku nak? Soalan tu boleh menyebabkan orang terdiam. Orang yang leka-leka, yang ikut hawa nafsu tu, dia boleh terdiam mendengar soalan sebenarnya nak apa. Dia seolah-olah dia kembali berfikir, dia betul juga kan aku nak apa aku duduk nangis beragam jadi tuan-puan, begitulah kita macam-macam, tak ada apa benda yang kita nak capai dalam hidup. Ya, kadang-kadang kita buat sesuatu anak kita kehilangan kasih sayang, kadang-kadang kita melebihkan sesuatu keluarga kita terbiar, kadang-kadang macam-macam. Akhirnya tanya, nak apa? Betul tak tuan-puan? Sebab itu bila tanya nak apa, ini menyelesaikan banyak. Dan sebagai seorang muslimah yang salihah, keinginan kita mestilah yang kita nakkan adalah keredaan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita inginkan kehidupan yang kekal abadi akhirat besok dalam keadaan nikmat Allah Taala. Itulah kemuncak keinginan seorang hamba Allah, muslim maupun muslimah. Baru tahu, barulah setiap langkah yang kita nak langkah ni tuan-puan, setiap benda yang kita nak buat, setiap hari yang kita nak lalui, baru dia terarah. Sebab dah tahu dah nak apa. Kalau tak ditampilkan tuan-puan, ya, orang buat kejaman, kita nak buat kejaman. Tapi orang buat kejaman nanti makin bersih, kita buat kejaman makin banyak grup WhatsApp ngumpat. Ya, buat grup WhatsApp baru. Ni kan untuk ngumpat kartun, dia kata. Ya, saya tak suka lah kartun tu, suka-suka suruh orang lah apalah. Katanya buat kerja amal, tapi hati bertambah busuk. Tak tentu arah sebenarnya nak apa. Tapi bila kita tahu tuan-puan muslimat, yang kita inginkan adalah Allah, ya, yang kita inginkan adalah ya syafaat ataupun keredaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita inginkan adalah menyediakan sebuah kehidupan akhirat yang terbaik, maka ia sangat terarah dan terbimbing. Jadi muslimat hari ini dengan ceramah ustazah kena bertanya diri sendiri. Lihat bagaimana persoalan ini diselesaikan lebih awal dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak-agaknya suami muslimat pernah tak tanya muslimat macam tu? Pernah tak duduk jap yang dia kata, ni abang nak tanya ni, in kuntunna turidnallah, ada tak? Ya, pernah ke? Tuan tak tahu pun ayat ni kan, ya. Yalah, mungkin ada yang tahu ya. Insya-Allah yang ramai yang tahu. Tapi pernah tak? Sebab itu heran tuan-puan, orang ni dia sanggup lintang pukang huru-hara menyelesaikan masalah rumah tangga dia, menyelesaikan masalah hidup dia, tapi dia tak nak pergi pada benda paling basic. Dia tak nak pergi, ataupun dia tak tahu ke, atau dia tak nak endah ke, dia tak nak pergi kat situ. Dia rela ni pergi jumpa kaunselor, pergi macam-macam. Dan ustazah pun ramai juga muslimat, walaupun bukan kaunselor bertauliah, tapi nak buat macam mana? Ada yang minta tolong sangat. Tolong ustazah, rumah tangga kami ni ada problem. Datang. Bila datang, kita dengar tu kita tahu dia ada punca yang dia tak pernah selesaikan. Saya tak suka suami saya. Pompang, tak suka suami. Macam lah. Kita ni penat ni mendengar ni. Yang suami bidas pula, ingat aku suka sangat dengan kau, dia katakan. Aku pun tak suka. Aduh lah, depan kita kan muslimat kan. Sebenarnya ada benda yang mereka tak settlekan. Apa dia? Sebenarnya apa tujuan kalian berdua ni hidup? Apa tujuan? Apa tujuan kalian berdua ni berumah tangga ni? Lintang pukang.
Ini dah nampak dah ni tanda-tanda siapa 50-an, 60-an ya. Dah minta izin melunjur dah. Silakan. Jangan baring je ya. Setakat melunjur boleh lagi lah ya. Sebab nak bagi tahu tuan-puan, kita tak selesai yang ini, sungguh. Dan ustazah juga terasa ya tuan-puan, sebagai seorang ibu melihat anak-anak kita membesar kan. Ini cakap sungguh ni tuan-puan kadang rasa ya Allah, berjaya tak aku didik anak aku? Apakah dalam sepanjang aku didik anak aku, katalah anak tu umur 18, umur 17, ya Allah 18 tahun kau amanahkan anak tu pada aku ya Allah, kemana aku bawa dia? Kalau kita nampak tuan-puan, sudahnya dia mencari kehidupan dunia dan segala perhiasannya, lebih daripada dia menjadikan Allah sebagai matlamat hidupnya, yang itu ibu-ibu patut menangis meraung, ibu-ibu sekalian. Ustazah juga mak kadang fikir, ya Allah kemana aku bawa anak aku ya Allah. Ya, rasa tak tertanggung tuan-puan, sebab sudahnya kita melihat hasil. Ya Allah, aku ke yang salah ya Allah? Aku ke yang ada tunjuk ke anak ke apa benda ke? Seolah-olah yang mereka nampak lebih besar kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Siapa yang tunjuk? Mak bapak dia. Betul tak tuan-puan? Terfikir balik, ya Allah, aku ke yang tunjuk ke anak-anak aku ni? Satu niat yang tak baik, tujuan yang tak baik. Itu kita boleh nilai. Anak kita mungkin umur 25 tahun, 30 tahun. Tengok balik, wahai Allah, kau titip pada aku anak 30 tahun. Kemana aku bawa anak aku ya Allah? Akukah yang menjadi ejen, yang menjadi sebab, yang mengarahkan anak aku kepada keinginan dunia dan segala perhiasannya, bukan kepada Allah, Rasul dan hari akhirat? Itu ibu ayah kena tanya diri masing-masing. Ustazah tanya diri sendiri, dah usah rasa macam tak tahu nak banyak mana istighfar pada Allah. Tak tahu banyak mana nak istighfar. Selagi ada peluang hidup, kita minta ampun dengan Allah. Masakan tidak kalau anak kita melihat ibu bapanya sentiasa dengan hal-hal keduniaan, sentiasa mencari jalan-jalan keduniaan, tapi dia tak pernah tengok bila mak dia baca Quran. Dia tak pernah tengok bila mak dia sibuk dengan ibadah. Mak dia sibuk dengan apa? Sibuk mencari habuan dunia. Tapi bila mak ayah dia sibuk dengan Quran, bila mak ayah dia sibuk perbaiki diri, bila mak ayah dia sibuk amar ma'ruf nahi munkar, bila anak-anak tak pernah melihatnya. Kalau mereka tak pernah lihat, jangan salah mereka kalau mereka tersilap dalam meletakkan keinginan hidup. Mereka terletak keinginan hidup, ingatkan nak cari semua yang mak ayah mereka cari. Padahal keinginan hidup adalah untuk mencari keredaan Allah, Rasul dan hari akhirat.